Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, kita akan bahaskan surah Al-Fatihah di awal-awal ni tuan-tuan. Sebab ada banyak contoh badal melalui surah ni di awal-awal ya. Baik, kita ambil ayat yang pertama ni ya. Alhamdulillahirabbil Kita pernah bahas bahawasanya alhamdulillah ni kita boleh consider sebagai satu rangkap. Betul ke tidak? Kita pernah bahas kan? Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi rabbi ni tuan-tuan, rabbil alamin ni kita katalah di rangkap baru. Jadi masalahnya ialah segala puji bagi Allah ataupun untuk Allah. Kemudian kalau ni rangkap baru, yang ni kita boleh kata dia sebagai subjek. Betul ke tidak? Tapi kalau subjek, kenapa kita tak baca rabbu? Kenapa kita baca dia Rabbi di baris bawah? Kenapa? Inilah dia merupakan badal kepada kalimah Allah. Dan terjemahan yang sesuai, kalau tuan-tuan nak terjemah, penambahannya ialah iaitu bubuh dalam kurungan. Tapi kat sini tak adalah. Kalau tuan-tuan nak terjemah, iaitu Rabbi al-Alamin. Segala puji untuk Allah, Allahi kan? Lillahi. Allah ni dapat pangkat majrur sebab sebelumnya ada haraf jar. Betul ke tidak? Ni dalam rangkap yang pertama. Segala puji lillah untuk Allah. Iaitu Rabbi al-Alamin. Siapa Allah ni? Dia tukaran sebanding kepada kalimah Allah ini. Dia merupakan Rabbi al-Alamin. Iaitu Tuhan kepada sekalian alam. Iaitu Tuhan sekalian alam. Jadi sebab tu Rabbi ni dia dapat pangkat majrur. Kenapa? Dia tak ada badal ni, dia tak ada pangkat asas dia tuan-tuan. Dia follow pangkat orang lain. Jadi sebab Allah ni, Allah ni di baris bawah. Jadi Rabbi ni kan dia badal kepada kalimah Allah kan. Jadi dia follow lah kalimat apa yang ditukar tu. Kalau dia follow kalimah Allah, jadi dia follow lah Allah kalimat ni punya pangkat. Sebab Allah ni pangkat majrur, Rabbi ni pun dapat pangkat majrur juga. Baik, lagi mana? Lagi Ar-Rahman ni, iaitu yang pemurah. Individu yang sama tuan-tuan. Allah juga dia merupakan Tuhan dan dia juga yang merupakan yang maha pemurah. Betul ke tidak? Jadi iaitu yang maha pemurah. Ya, dengar segala puji untuk Allah. Siapa dia Allah? Iaitu Rabbi al-Alamin, iaitu Tuhan sekalian alam. Iaitu yang maha pemurah. Nampak tak? Iaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahim ni bukan ni. Ar-Rahim ni apa nanti kita belajar kemudian Kemudian Maliki Yaumiddin. Siapa lagi dia? Nak kenal tentang Allah ni, dia juga Maliki Yaumiddin. Dia juga tukaran sebanding kepada kalimah Allah ni. Ini kita panggil dia sebagai badal. Apa dia tuan-tuan cuba sebut? Badal haji. Macam itulah Jadi oleh kerana dia ni merupakan badal juga kepada kalimah Allah, jadi Allah ni dia dapat pangkat majrur. Sebab tu Maliki ni pun dapat pangkat majrur juga dekat sini. Tengok Maliki Yaumiddin. Ini kan kalimat yang mula-mula. Ini kan rangkap isim. Ini kan isim biasa. Betul ke tidak? Jadi kalau isim biasa, kalau saya tanya tuan-tuan, ni rangkap isim ke rangkap fi'il? Tuan-tuan kata, Ustaz, ini rangkap isim. Kalau rangkap isim kena cari berapa maklumat? 2 Ustaz, subjek dan khabar. Apa baris asas untuk subjek? Baris depan. Jadi Maliki ni subjek dia. Betul ke tidak? Kenapa tak baca Maliku? Jawapannya kerana betul, dia merupakan subjek. Dalam masa yang sama, dia merupakan badal. Jadi baris ataupun pangkat badal itu lebih dominan kepada keadaan dia ataupun kedudukan dia sebagai subjek. Ya. Jadi sebab dia badal kepada kalimah Allah, sebab tu tuan-tuan baca dia Maliki. Faham ke tidak? Maliki Yaumiddin. Lagi sekali tuan-tuan tuan-tuan dengar Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Ini merupakan rangkap yang pertama. Jadi alhamdulillah ni tak ada masalah lah. Dia memang merupakan subjek. Betul ke tidak? Jadi subjek dia kena marfu'. Macam inilah. Segala puji untuk Allah. Nampak tak? Kenapa dengan segala puji? Kenapa dengan pujian itu? Untuk Allah. Hanya untuk Allah. Untuk ni kan li. Dia ialah haraf jar. Jadi Allahi. Okey, sekarang ni nak kenal siapa dia Allah. Sebab tu Allah jelaskan dekat dalam ayat ni siapa dia Allah, iaitu Rabbi al-Alamin. Mungkin ayat pertama kan dalam surah dalam Al-Quran. Jadi Allah nak kenalkan siapa diri dia. Dia merupakan Rabbi al-Alamin. Tuhan ataupun Rabbi ni asal perkataan dia yang memelihara yang memelihara sekalian alam. Selalunya Rabbi saya akan terjemah Tuhan je lah Yang memelihara sekalian alam. Dia lah Allah tu. Siapa Allah tu? Iaitu Rabbi al-Alamin, yang memelihara sekalian alam. Kemudian siapa lagi Tuhan itu? Apa lagi karakter dia? Ar-Rahman, dia itu adalah yang pemurah. Ar-Rahim yang penyayang. Ar-Rahman ini badal. Ar-Rahim ni bukan badal Apa dia nanti kita jelaskan kemudian Jadi ini merupakan badal lah. Badal yang kedua lah kepada kalimah Allah tu. Yang pertama Rabbi, tukaran sebanding untuk kalimat Allah, kalimat yang pertama. Kemudian Ar-Rahman ni tukaran sebanding yang kedua. Baik, sekarang ni
Tengok ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, raja pada hari kiamat, raja pada hari agama, hari pembalasan ni. Jadi Maliki ni confirm dia merupakan subjek, tapi kenapa subjek tapi tak baca baris depan? Jawapannya, selain daripada subjek, dia juga merupakan badal kepada kalimah Allah ini. Jadi oleh kerana kalimah Allah ni dia majrur baris bawah, so Maliki ni pun dia dapat pangkat baris bawah juga. Tuan-tuan kena ingat badal ni dia tidak ada pangkat asas, dia tidak ada. Dia dapat pangkat majrur kerana dia follow kalimat lain. Dia macam datin lah tuan-tuan. Betul tak? Datin ni dia isteri kepada datuk. Betul tak? Bila suami dia dapat pangkat datuk, automatik dia dapat pangkat datin. Bukannya dia tu yang dapat pangkat datin. Suami dia dapat pangkat datuk, dia follow je pangkat suami dia. Elok-elok suami dapat datuk, dia dapatlah datin. Kalau suami dia dapat pangkat Tan Sri, dia dapat pangkat apa? Dia automatik dapat pangkat Puan Sri. Kalau suami dia dapat tun apa tuan-tuan? Dia dapat tuh puan. Macam itulah lebih kurang. Saya pun tak kerti sangat. Tapi maknanya dia tidak ada pangkat asas dia, pangkat asal dia. Dia dapat pangkat tu kerana pangkat orang lain. Kerana dia follow pangkat orang lain. Jadi sebenarnya ada 4 keadaan. Yang pertama badal, adalah yang 3 yang lain nanti saya jelaskan kemudian. Tapi yang pertama ialah badal lah yang saya jelaskan pada tuan-tuan ni. Kalau dia merupakan badal, maka dia tidak ada pangkat asas. Sebaliknya dia follow kepada kalimat yang ditukar tersebut. Ada lagi contoh lain dekat dalam surah Fatihah ni tuan-tuan Okey, cuba tuan-tuan tengok ni Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, tuan-tuan tengok Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan oleh engkau wahai Allah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tunjukkan oleh engkau wahai Allah kepada kami jalan yang lurus. Kita minta Allah tunjuk kepada kita jalan yang lurus. Betul ke tidak? Ni tuan-tuan baca dalam surah Fatihah kan? Iaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat ke atas mereka. Nampak tak? Jalan lurus jalan mana? Iaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat ke atas mereka. Siapa yang Allah telah berikan nikmat ke atas mereka? Para siddiqin, salihin, syuhada, itu semua adalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat ke atas mereka. Nikmat apa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan bagi tahu dengan saya. Ni saya nak tafsir sikit lah. Kita ada masa banyak lagi. Nikmat apa yang semua orang tu dapat? Apa dia nikmat yang diorang dapat? Antara nikmat yang diorang dapat, yang semua dapat. Sebab kalau tuan-tuan nak kata kaya, bukan semua para ulama, para syuhada, para siddiqin, salihin tu kaya kan? Kalau tuan-tuan nak kata diorang semua ni, nikmat yang dia dapat ialah pangkat yang besar. Tak. Pangkat yang besar bukan semua mereka ada pangkat yang besar. Siratal ladzina an'amta, ini fi'il madhi tuan-tuan. Mereka telah pun dapat apa yang mereka telah dapat, nikmat apa yang telah pun mereka dapat. Kalau tuan-tuan kata syurga dia belum dapat lagi. Nikmat apa yang dia telah dapat? Nikmatnya antaranya tuan-tuan antara penafsiran lah apabila dia duduk malam-malam seorang-seorang, orang semua tidur, dia sujud pada Allah, dia mohon pada Allah, dia berbicara pada Allah, itulah nikmat yang paling besar tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cubalah nikmat tahajud ni ialah nikmat yang paling besar, dan itulah nikmat yang dimiliki oleh semua orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Itulah nikmat dia. Duit tak semua dapat duit, pangkat tak semua dapat pangkat, isteri tak semua dapat isteri, anak-anak tak semua dapat anak-anak, kekuasaan tak semua dapat kekuasaan. Tapi apa yang semua mereka tu dapat? Orang salihin, siddiqin, syuhada ni semua dapat nikmat apabila mereka bersama-sama dengan Allah, memuji Allah, mereka minta dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah waktu orang lain semua tengah tidur. Itulah nikmat yang tak ada nikmat lain selain daripada nikmat tersebut. Saya percaya ramai di kalangan tuan-tuan yang telah pun merasai nikmat tersebut. Kalau tuan-tuan dah rasa nikmat tersebut, tuan-tuan tak sabar nak tunggu malam. Betul ke tidak? Tak sabar nak tunggu orang lain semua tidur kan? Jadi waktu tu barulah tuan-tuan boleh bersama-sama dengan Allah, sambil mengadu, sambil berbisik, sambil memuji tuan-tuan kan. Betul ke tidak? Itulah nikmat. Bukan tuan-tuan je dapat. Semua orang-orang yang sebelum tuan-tuan, para syuhada, para salihin, para siddiqin, semua dapat benda yang sama tuan-tuan Jadi kalau tuan-tuan pun dapat, mudah-mudahan tuan-tuan termasuklah dalam golongan mereka insya-Allah. Okey, balik pada pelajaran kita. Saya bahas tu sikit sebab masa kita banyak lagi Okey, tuan-tuan dengar ihdinas siratal mustaqim. Kita sedang belajar tentang badal. Betul ke tidak? Badal ini ialah tukaran sebanding. Dia tak ada baris asas tuan-tuan Kalau apa yang ditukar tu baris bawah, dia akan follow baris bawah. Macam tadi kita jumpa alhamdulillahi, kemudian rabbi ikut baris bawah, kemudian rabbi al-alamin, kemudian ar-rahmani ni pun dapat pangkat baris bawah. Sebab apa? Sebab Allah
dia tukar kepada kalimah Allah, Allah tu baris bawah, jadi Ar-Rahmani pun ikut baris bawah. Kemudian Maliki Yaumiddin, Maliki ki dia pun dapat baris bawah juga. Kenapa? Sebab dia badal kepada kalimah Allah. Oleh kerana Allah tu baris bawah, dia ikut pangkat dia baris, pangkat kalimat tu baris ni baris bawah juga. Baik, dalam konteks ini tuan-tuan, kalau Allah tu baris depan, dia ikut baris depan tuan-tuan. Kalau Allah tu baris atas, dia ikut baris atas. Dia ikut apa yang dia follow tu lah. Okey, dalam konteks ini tuan-tuan, saya nak tuan-tuan bagi tahu dengan saya. Kalimat sirata ni, dia badal kepada kalimat apa? Tengok tunjukkan oleh engkau wahai Allah kepada kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat ke atas mereka. Iaitu jalan orang-orang yang, tuan-tuan pastikan, ini kalimat badal. Dia badal kepada kalimat apa dan pastikan dia tukar, kalimat yang ditukar tu pun mesti kena mansub juga. Jangan main-main dia mesti kena mansub juga. Dia ni badal kepada kalimat apa. Tuan-tuan jangan cari kalimat selepas kalimat sirata ni, bukan di bawah ni, dia mesti tuan-tuan kena cari dekat atas sebelum kalimat ni lah, sebab ditukar, dia akan tukar kepada kalimat sebelum tu. So tuan-tuan tolong hantar jawapan tuan-tuan di 0108173131. Sirata ini dia badal kepada kalimat apa? Saya tunggu jawapan tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tak jawab tuan. Saya suka tuan-tuan jawab, biar ramai-ramai jawab dan ramai di kalangan tuan-tuan yang kalau perlu saya bagi jawapan secara audio saya khusus untuk tuan-tuan. Katalah tuan-tuan ada masalah apa-apa tak faham kan. Jadi kadang-kadang ada di kalangan tuan-tuan yang saya audiokan suara saya. Jadi saya jelaskan apa yang menjadi kekeliruan pada tuan-tuan. Jadi saya suka kalau tuan-tuan bertanya dan tuan-tuan jawab. Di situlah saya boleh menilai sejauh mana pelajar-pelajar saya faham apa yang saya jelaskan, apa yang saya ajar. So tuan-tuan jangan lupa bagi tahu dengan saya sirata ni dia badal kepada kalimat apa, dan pastikan yang ditukar tu pun kena sama-sama juga mansub baris atas. Tolong hantar, sekali lagi saya sebut, di 0108173131. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.